الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara ghaib. Ayat Al-Quran ke-6. Wa qala Allah Ta'ala, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, law nasha'u ja'alnahu hujaja falawla tashkurun, afara'aytumun nara allati turun, a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, selain daripada itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Adakah kamu yang menurunkannya dari awan sebagai hujan ataupun kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, kami akan jadikannya masin. Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Akhirnya tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan dengan cara menggesek? Adakah kamu yang menumbuhkan pokok kayunya ataupun kami yang menumbuhkannya? Al-Waqi'ah 68-72. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca tajuk kalimah tayyibah, beriman kepada perkara yang gaib. Ayat-ayat Al-Quran, ayat yang ke-6 daripada surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga ayat 72. Daripada ayat ni dapat kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar kita berfikir. Dalam surah Al-Waqi'ah ni Allah bertanya kepada kita. Allah mengajar kita bagaimana cara untuk kita mempercayai, kita beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Allah datangkan beberapa contoh di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah datangkan air. Allah menyebutkan afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum itu? A antum anzaltumuhu minal muzni. Adakah kamu yang menurunkan air itu daripada awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Jadi seharian kita minum air. Air yang ada tu kita minum. Pernahkah kita terfikir bahawa air yang kita minum itu, air itu turun daripada awan? Sengaja dia turun ataupun ada kuasa yang menurunkannya daripada awan? Tentunya ada kuasa yang amat berkuasa yang menurunkannya daripada awan, yang menyebabkan kita boleh menikmati air itu untuk diminum. Mustahil air itu tiba-tiba ada sahaja. Tetapi air itu ada dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya daripada langit. Bukan tiba-tiba ada kuasa yang menurun dan kita menikmati nikmat tersebut. Dan apabila air itu turun dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci, kita boleh terus minum. Allah tanya lagi, Allah provoke kita lagi. Allah provoke kita. Apa Allah Ta'ala kata supaya kita ini boleh berfikir? Allah Ta'ala kata, law nasha'u ja'alnahu ujaja. Kalau aku nak, kata Allah, aku boleh jadikan air yang turun daripada awan itu rasanya masin. Kalaulah kita tengok hari ini, tiba-tiba hujan turun, airnya masin semua. Boleh tak kita minum? Tak boleh kita minum. Tak lagat minum air masin. Macam air sungai, air laut pula. Kemudian Allah Ta'ala sebut, falawla tashkurun. Kenapa kamu tidak mahu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan? Andai kata kalau Allah Ta'ala ubah semua air yang namanya air hujan itu turun dalam keadaan rasanya masin, dia menjadi satu kesusahan kepada kita. Kena suling dulu air itu supaya dia tidak menjadi. Afala tashkurun, kenapa kamu tidak mahu bersyukur dengan nikmat Allah
tersebut. Maka kita dapat fahami, mustahil air itu tiba-tiba ada air itu yang kita minum, ada yang menurunkannya daripada langit, dan air itu pula diturunkan tidak dalam keadaan masin, dalam keadaan yang dah sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, mengajar kita berfikir, afara'aitumun nar allati turun? Adakah kamu tidak melihat bagaimana nyalaan api yang kamu nyalakan itu, bagaimana dia boleh menyala? Satu benda yang tak logik. Kita gesek-gesek, gosok-gosok kertas, tiba-tiba keluar api. Siapanya sebenarnya yang menyalakan api itu? Adakah boleh gosok-gosok je dia keluar api? Tak ada kuasa yang mengizinkan bahawa setelah kita gosok-gosok kertas ataupun kayu-kayu kering itu, maka dia akan keluar api. Ada kuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tanya kepada kita, antum ansya'tum syajarataha? Tu daun-daun kayu, kertas yang kamu gosok tu, antum ansya'tum syajarataha? Kamukah yang mencipta pokok itu? Kamukah yang menumbuhkan pokok itu? Am nahnul munsyi'un? Ataupun Allah Ta'ala kata, kami sebenarnya yang menumbuhkan pokok itu, yang mengizinkan pokok itu hidup, dan kamu menggunakan pokok itu untuk dijadikan bahan bakaran, dan kami izinkan ianya terbakar. Jadi dua contoh yang Allah bawa dalam ayat 6, 70, 68 hingga 72 ini, iaitu air dan juga api, supaya kita ini berfikir, supaya kita ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sifat Allah itu adalah gaib, tidak nampak. Dengan kita melihat kebesaran-kebesaran Allah menciptakan air, Allah menciptakan api, maka sudah pasti ada penciptanya, ada kuasa yang begitu agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh, apabila kita melihat tiba-tiba depan mata kita ada sebuah kereta dan kita bawa tiap-tiap hari kereta itu. Jadi mustahil kereta yang kita pakai itu dia tiba-tiba ada sahaja. Tetapi sudah pasti ada penciptanya, ada engineer yang mencipta kereta tersebut, yang menyebabkan kita boleh gunakannya. Jadi mustahil sesuatu benda itu ada dengan sengaja, tetapi adalah penciptanya. InsyaAllah bila kita baca ayat ini, surah Waqiah ini, kita dapat memahami bagaimana untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Dengan demikian akan lahir dah dalam hati kita perasaan beriman, dan Allah ajar kita supaya kita gunakan otak kita untuk kita berfikir. Itulah antara tujuan Allah ciptakan manusia dengan akal fikiran, supaya kita dapat melihat kebesaran Allah dan seterusnya beriman kepadanya. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Illal ladzina amanu wa amilus salihati.